Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada hadis yang berikutnya. Wa anhu wa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. وعنه يعني daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripadanya yakni dia sambung riwayat-riwayat yang sebelum daripada ini yang juga daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni minal mukatsirin, di kalangan orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa? Buku surat berapa Syekh? Kitab ini. Berapa? 773. 773. Siapa beli Riyadhus Salihin yang mana pun tak apa, sebab saya terjemah, baca dan terjemah. Kadang-kadang saya guna bahasa Melayu, kadang-kadang guna bahasa Penang. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sebut dalam kuliah yang lepas, bila dia sebut an, dia ada banyak kemungkinan. Sama ada dia dengar terus ataupun dia dengar daripada orang lain yang memberitahu dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata anil Nabi, daripada Nabi, bukan kita dengar. Tapi kalau dia kata sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi berkata, hak tu dia dengar langsung. An ni kita dah sebut lepas, dia panggil bab ini, dia panggil bab mu'an'anah, bab beran-an. Ini satu bab di dalam hadis, bahwasanya an dia ada satu dia panggil saraha bitahdis, satu dia panggil mu'an'anah. Saraha bitahdis maksudnya rawi menceritakan secara jelas bahawasanya dia mendengar langsung hadis itu. Seperti dia menyebut ini selain daripada sahabat lah. Sahabat biasanya dia sami'tu qala li Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berkata padaku. Selain daripada sahabat, mereka akan menyebut hadatsani, Rasulullah menceritakan kepadaku, atau hadatsana, rawi guru kami menceritakan kepadaku. Hadatsani, guruku menceritakan padaku. Hadatsana, guru kami ataupun dia menceritakan kepada kami. Berarti di dalam majlis tahdis, guru baca hadis, yang lain dengar. Kadang-kadang dia kata akhbarani, telah mengkhabarkan kepada kami. Kadang-kadang dia kata akhbarana, telah mengkhabarkan kepada aku. Kadang-kadang dia kata akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami. Akhbarani, mengkhabarkan kepadaku. Akhbarana, mengkhabarkan kepada kami. Ini penggunaan seperti itu dia sebut sebagai saraha bit tahdis, yakni dia telah menceritakan secara jelas bahawasanya hadis itu dia dengar sendiri. Kemungkinan dia bohong, tapi kita apabila peribadi itu bukan peribadi pembohong, dia pula menjelaskan dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan dia mendengar, sama ada secara individu
ataupun dia mendengar di dalam majlis dengan dia kata haddatsana, menceritakan kepada kami, maka kita kata bahawasanya lafaz itu menunjukkan ittisal. Pada umumnya lafaz itu menunjukkan bersambung. Tapi kalau dia kata an, daripada, kemungkinan dia tak dengar daripada orang tu. Tapi bila kita tanya lagi, kau dengar sendiri ke? Tak lah, ada orang lain bagi tahu aku daripada dia. Ada kemungkinan. Jadi apabila orang yang menggunakan an, disemak, siapa yang gunakan an ni? Kalau dia seorang yang tak ada rekod, suka buat tadlis, suka duk cedok macam tu, suka duk potong nama guru, maka riwayatnya diterima. Tapi dia kalau ada rekod suka potong nama guru, dia menyembunyikan ataupun dia menanggalkan guru-guru yang mungkin lemah, yang dia tak bagi tahu, dia terus bagi tahu an daripada, dia tak bagi tahu guru dia yang sebenar. Ni dalam ilmu hadis, dia kemungkinan akan dianggap di kalangan mudallis. Kalau dia satu orang yang dipercayai tapi dia ada perangai macam tu, hadisnya tetap kita berhati-hati, seperti yang selalu kita sebut Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq ini tinggi sikit lah untuk siapa yang follow isu Muhammad ibn Ishaq, kerana dia mempunyai sirah tapi dia ada masalah ni. Kalau dia an, kita ragu. Tapi kalau dia kata sami'tu atau haddatsani, kita terima riwayat dia. Kalau Abu Hurairah kata an, tak ada masalah, kerana dia kalau an, walaupun kita tak tahu guru dia siapa ataupun siapa dia yang diambil, tentu dah di kalangan sahabat Nabi SAW. Sebab dia sahabat, maka an sahabat, walaupun dia tak sebut daripada siapa, dia terus bagi tahu dia ambil daripada Nabi, tak ada masalah. Kerana sahabat semuanya udul, sahabat semuanya dipercayai. Dia sembunyi nama siapa pun tak apa, semua sahabat belaka, kerana dipercayai. Tapi kalau tabi'in buat tak boleh, anak murid sahabat buat tak boleh, kerana di kalangan tabi'in bukan semua dipercayai. Kemungkinan dia sembunyikan satu nama tu tak boleh. Kita tak datang kuliah ni, nak cerita mudah nak bagi faham. Kita penting kuliah ni, kuliah hadis lah, hadis zaman dulu ni nak bagi dekat faham. Jadi kawan kita balik cerita, kata semalam ustaz mengajar sekian-sekian, dia cerita. Semalam dia cerita sekian-sekian. Kita kata kita jumpa orang lain, kita cerita satu cerita yang kawan kita cerita, dia ambil daripada ustaz dalam kelas tadi. Orang tanya, daripada mana kau dengar benda ni? Daripada ustaz. Daripada mana cerita ni? Bukan kau dengar, daripada mana cerita ni? Daripada ustaz. Kenyataan dia tu pada satu sudut betul, kerana dia kata kawan dia telah bagi tahu dia, benda tu dia ambil daripada ustaz. Tapi pada satu sudut yang lain, bahaya kalau kawan dia cerita benda salah, macam mana? Dia sendiri tak dengar. Katakanlah kita pun percaya kat dia, tiba-tiba orang kata sebenarnya cerita tu tak betul, ustaz tak kata. Takkan tak betul. Kawan saya ni satu orang yang soleh, yang dipercayai, dia tak ada rekod bohong, dia cerita kat saya kata ustaz kata. Bila kita patah balik ke dia, macam mana kau boleh kata macam ni? Bila saya cek, ustaz kata dia tak kata dalam kuliah tu. Oh, dia kata saya pun sebenarnya tak pergi, saya ambil daripada yang pergi. Yang pergi malam tadi, dia bagi tahu kata dia dengar ustaz kata. Rupanya yang pergi itu ada masalah dalam nak dengar. Kita sudah terperangkap sebab dia bagi tahu ustaz kata, tanpa dia bagi tahu kawan saya si fulan telah beritahu ustaz kata. Kalau dia kata kawan saya si fulan bagi tahu, kita kata dia tu kita percaya, tapi dia sendiri tak pergi malam tadi, dia dengar daripada si fulan. Macam itulah masalah an ni. Bila dia an saja, daripada saja, kita tak tahu dia dengar terus ke. Tapi kalau dia kata telah menceritakan kepada aku, kita confirm dia dengar sendiri. Kalau dia seorang yang dipercayai, kita terima cerita tu.
Tapi kalau dia an, dia dipercayai, tapi dia bersembunyikan seorang lagi, masalah. Tapi bukan semua an itu dia sembunyikan. Kadang-kadang memang dia dengar sendiri, tapi dia guna an. Macam-macam style. Ulama hadis, maka dengan itu ilmu hadis itu berkembang. Para sarjana hadis mengkaji, orang buat tesis, dapat master, dapat apa? Tak pandai-pandai. Okey. Kata Abu Hurairah daripada Nabi, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik bilad, bilad ni jamak plural kepada balad. Balad maksudnya negeri. Bilad, al-biladul arabiyah, negeri-negeri Arab. Tapi di sini maksudnya sebaik-baik. Maksudnya sebaik-baik negeri yang dia nak maksudkan di sini ialah sebaik-baik tempat ataupun rumah. Bilad ni asalnya kawasan bandar pun boleh juga. Balad, tengah bandar kita panggil balad. Arab panggil juga balad. Tapi maksudnya sebaik-baik tempat, tanah, kawasan, bangunan yang Allah Ta'ala secinta-cinta tempat di sisi Allah ialah masjid. Masjid tempat yang paling Allah cinta. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, dan paling benci tanah yang Tuhan paling benci, tempat yang paling Tuhan benci ialah aswaquha, pasar-pasarnya. Dia terjemah apa? Pasar. Sebab tu kita kata suq. Pergi suq. Suqut tamar, suqut tumur. Kan pergi Mekah kan, suq tumur dia kata. Suq, ada satu suq hamzah jahat. Suq pasar. Jadi kita tahu ulama usuq, ulama jahat. Tapi kalau kata kita ulama usuq, ulama pasar. Ini secara umum. Kerana adakah Allah tak suka sama sekali pasar? Ini ungkapan hadis ni pertama makna dia umum. Kerana biasanya kedatangan orang ke masjid ialah orang buat ibadah. Orang baca Quran. Orang baca Quran. Dan kedatangan orang ke pasar, orang nak menguruskan soal dunia. Tentu antara dua soal dunia dan soal akhirat. Orang nak dunia dan akhirat, dunia akan ada lebih banyak laranya. Bukan bererti di pasar orang tak boleh buat ibadat, orang boleh. Orang yang berjual beli cara yang halal mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Jual beli itu sendiri dapat pahala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Apabila kita jual beli dan kita tak kenakan riba, kita tak tipu, kita dapat pahala. Tapi oleh kerana pasar ni market, supermarket, hypermarket, mall, apa saja. Kan? Tempat. Bila orang pergi situ, ada orang pergi jual beli. Ada orang pergi tengok orang. Ada orang pergi melepak. Ada orang pergi mengorat. Ada orang menipu orang. Dalam jual beli ada penipuan. Di antara at-tajir as-sadiq al-amin yang Nabi kata. Peniaga yang benar, yang amanah, yang Tuhan himpunkan bersama dengan para Nabi. Dengan orang hak menipu, banyak yang menipu. Orang menipu banyak. Dah bagus-bagus barang ni. Barang-barang elok, barang baru. Dia jual beli betul, tapi dia sifatkan barang tak betul. Dia tipu, kopiah datang kepala. Tapi dia cerita barang tak betul. Nabi tengok orang jual makanan, hak bawah basah, hak atas kering. Nabi pegang bawah basah. Dalam hadis Muslim. Nabi kata, "Ma hadha ya sahibat ta'am?" Apa benda ni wahai tuan punya makanan? Dia kata, "Asabathu sama'." Ditimpa hujan. Nabi kata, kenapa tak yang basah di atas supaya orang dapat tengok? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang bohong kami, dia bukan di kalangan pengikut kami. Bukan daripada umat Nabi, tipu.
Tapi orang boleh bohong dalam semua benda jual beli. Orang boleh bohong. Stiker lain, barang lain. Ubat macam tu juga. Ubat ni semua boleh, yang tu yang ni. Tak ada ubat sebenarnya. 1-2 penyakit je. Ni satu botol ubat 100 penyakit dia boleh selesaikan. Dia tipu. Orang direct selling juga tipu. Dia ambil lah 3-4 orang yang habaq kata sihat, 6 orang lagi yang mati dia tak beritahu. Ataupun yang 6 orang lagi yang senak perut makan dia tak beritahu. Sebab tu jual beli kena amanah. Sebab tu kita kata tak tahulah, setakat yang 2-3 orang makan ada yang bagus, ada juga yang tak berapa jadi. Cakap benar. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang ada orang benar bagus, dia jual makanan, benda hak boleh rasa lah. Kalau hak tak boleh, ada daging apa sekilo 8,000, macam mana nak rasa? Ada benda bagus kan, sedap lah, dia kata dia boleh rasa. Kita berasa, kita beli, dia tak ada masalah. Dia tak sifatkan, kita yang rasa. Cuma dia jangan tipu lah. Hak dia bagi kita rasa tu hak lain. Dia jangan tipu. Jual beli, tapi nak tipu jual beli ni, tak nanti dia pasar saja. Masjid orang boleh buat pasar. Sebab tu Nabi larang masjid buat pasar. Larang iklan barang. Lepas ceramah, tuan-tuan tolong beli barang saya. Sebab saya ustaz, saya boleh iklan. Tak boleh, dilarang. Saya tengok satu tempat, dia tulis majlis talaqi Fatihah bersanad. Seorang 250. Dan ramailah orang akan pergi. Jual tu. Tuan-tuan, orang bila nak pada agama, kadang-kadang dia ada duit, dia ada duit, dia tak ada fiqh. Dia tak tahu agama, dia diperbodohkan. Maka orang beli, orang jual agama, kita pergi beli. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Jual ayat Tuhan dengan harga yang murah. Yang pertama kita nak tanya, sanad-sanad ni untuk apa? Yang duk sebut sanad-sanad ni bukan orang hadis pun. Pakat ambil sanad. Sanad-sanad ni untuk apa? Kenapa sanad? Tujuan sanad, kata Muhammad ibn Sirin, ma kunna nas'alul 'anil isnad. Kami dulu tak pernah tanya tentang sanad ni. Baca dalam Sahih Muslim, muqaddimah Sahih Muslim. Falamma rakiban nasu as-sa'ba waz-zalun faqulna sammu lana rijalakum. Tapi apabila orang dah campur aduk, penipu dah banyak, maka kami pun tanya, kata setiap orang cerita hadis Nabi, kami pun akan kata ke dia, bagi tahu kami siapa rawi kamu. Dulu sahabat tak tanya. Sebab sahabat semua dipercayai, mereka tak bohong. Masa Nabi ada, mereka jumpa Nabi terus sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi tak ada, ambil hadis di kalangan sahabat, sahabat tak bohong. Kemudian manusia mula berbohong. Jadi bila manusia mula berbohong, orang mula bertanya tentang sanad. Supaya kita nak cek cerita ni hang ambil daripada siapa. Itulah asas sanad. Kita banyak sangat cerita, kita tanya hang dengar siapa cerita ni. Hidup kita biasa kalau kita dengar satu cerita. Kalau kata ni Allah dia tu 10 cakap dia 2 belum susah nak pakai, umpamanya. Maka kita tak pakai cerita dia kerana sanad tak dipercayai. Mungkin dia tu bagus, dia memang bagus, tapi pelupa yang amat, hang percaya dia cakap. Mungkin. Maka orang bertanya tentang sanad. Kemudian apabila zaman bergenjak lagi, sanad bertambah menjadi panjang. Kalau tidak, tanya hang dengar siapa? Oh, dia kata aku dengar daripada Abu Hurairah. Kita bukan orang akan bertanya Abu Hurairah, betul ke? Abu Hurairah kata betul, betul.
Ataupun kau dengar daripada siapa? Aku dengar daripada fulan. Fulan pembohong. Semua orang tahu dia kaki bohong. Macam mana kau ambil hadis daripada dia? Kemudian zaman berganjak lagi, orang terpaksa nama dalam sanad bertambah ramai. Daripada 2 orang jadi 3 orang. Mari kurun yang berikutnya kena tambah lah, kerana dia dengar daripada orang ni dengar daripada orang ni, orang ni dengar daripada orang ni. Apa tujuan sanad? Tujuannya untuk semak hadis itu sahih ataupun tidak sahih. Sahih ataupun saqim. Boleh terima ataupun makbul ataupun mardud. Diterima ataupun ditolak. Mungkin dia hasan, mungkin dia apa. Caranya nak semak nama rawi. Semua nama para perawi yang meriwayatkan hadis ni, para ulama hadis tulis dalam Kitabur Rijal. Ada kitab khas, semua nama para perawi. Fulan bin Fulan bin Fulan. Tahun bila? Siapa gurunya? Siapa dengar daripada dia? Apa kata para ulama tentang hadis tentang dia? Maka orang kata siqah umpamanya, dipercayai. Fulan ni dia kata siqatus sab, siqah lagi mantap. Siqatul hafz, siqah lagi hafiz. Fulan dhaif. Fulan siapa? Sayul hifz, buruk hafalannya. Fulan matruk, cakapnya menipu. Hadis tak ada bukti tipu tapi dia cakap orang dia menipu. Fulan kadzab, pendusta. Fulan dajjal, dajjal. Tu yang orang Kedah buat, dajjal. Fulan dajjal, pendusta. Ada nama dia. Bila kita Ibn Hajar buka kitab Ibn Hajar, Az-Zahabi, Al-Mizzi, Ibn Hajar. Mula-mula Al-Mizzi kumpul, sebelum tu dah Al-Maqdisi kumpulkan hadis. Kemudian datang orang kumpulkan nama rawi. Buka dalam semua senarai yang disenaraikan oleh Al-Mizzi. Al-Mizzi meninggal tahun 742. Banyak dia senaraikan. Imam Zahabi kumpulkan, kemas kinikan. Dia meninggal pada tahun 748 Hijrah. Kemudian datang lagi Ibn Hajar dengan berbagai-bagai takrib, tahzib dan seumpamanya. Ringkaskan yang sebelum daripada itu. Ibn Hajar pada tahun 852 Hijrah. Kemudian nama-nama rawi tanya tak ada dah. As-Sayuti ada Tabaqatul Muhaddisin, semua dia senaraikan yang sebelum-sebelum itu. Lepas tu yang duk riwayat had 3 hari ni ikut kampung ni, nama dia duk dalam kitab siapa? Dan tujuan sanad itu untuk apa? Untuk nak tengok kuat ingatan, lemah ingatan. Kerana syarat rawi kena adil, amanah, dan kena dhabit, kena kukuh periwayatan. Hafal hadis innamal a'malu binniyat pun tergeliat. Mai habaq kat kita, aku ada sanad. Kata sanad tu boleh duk sahih elok-elok. Kalau nasuk nama hang jadi palsu. Sanad ni rangkaian para perawi daripada fulan kepada fulan. Habis itu kenapa juga orang buat majlis sanad? Ada orang buat, saya pun ada sanad. Sanad Bukhari, sanad Kutubus Sittah, Tis'ah. Saya pergi ke India. Memanglah ada sanad-sanad ni. Dia orang bagi daripada guru hadis, dia bagi ke kita. Tapi sanad ni tak memberi kesahihan hadis dan seumpamanya. Sekadar orang kata syok-syok lah. Pasal dulu orang buat, kita buat jugalah. Macam orang pergi menikah. Bubuh kerih masa hari pengantin tu di pinggang. Kerih pun bukan buat apa pun kan. Kalau tarik pun tergeliat kerih tu kan. Tapi syok lah konon pahlawan Melayu dulu macam tu. Kononnya oleh kerana dahulunya ahli-ahli ilmuwan ada sanad, maka orang teruskan tradisi itu. Tapi ia bukan untuk menunjukkan kekuatan ataupun kelemahan hadis. Okey. Jadi tak ada makna. Saya ada sanad, banyak sanad saya tak tunjuk pun kat orang. Pergi buat dalam majlis ni pakat mai tolong salam, ambil seorang tu RM10, kaya lah juga. Orang tak buat lah benda tu kan. Kita bagi tahu setakat tradisi. Memang sanad ni ada. Sanad ni tak ada makna dah. Kalau hadis tu masuk nama kita, tak guna dah. Dah cukup dah dengan setakat Bukhari tu dah cukup dah. Daripada Bukhari kepada guru dia dah cukup dah. Bila Bukhari kata haddatsana Humaidi, dia cerita daripada Humaidi, an Sufyan, daripada Sufyan mengambil dia dari
daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mengambil yang daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dia mengambil daripada Alqamah bin Waqqas, daripada Umar bin Khattab, cukup. Daripada Nabi SAW. Tak payah main buah nama kita Awang bin Kemek kat kampung ni. Bukhari dah berapa ratus tahun meninggalkan kita. Kita nak pergi sambung ke batas. Seronok boleh lah. Tuan-tuan pergilah rumah saya, memang adalah rajah sanad tu dengan semua sambung sampai kepada Bukhari, Muslim dan seumpama. Bila mari orang pi jual sanad Fatihah. Buat cerita yang tu. Pasal apa yang nak suruh orang baca Fatihah kena ada sanad? Selama ni hak tak ada sanad ni tak sahih lah. Apa tujuan habaq mai? Orang yang baca duk semayang, duk baca Fatihah ni, yang tak pi ambil sanad tu dengan kawan yang pi ambil sanad tu, apa beza? Tanya. Kawan hak bagi sanad tu pun nama dia tak ada lah senarai juga. Quran semua dah sepakat dah. Kita tak ada 3-4 Quran dah. Dulu kita orang perlukan sanad Bukhari semua. Kenapa? Takut orang tipu. Sekarang Sahih Bukhari dah. Semua sepakat dah yang tu Sahih Bukhari. Orang tak ada tipu dah. Kok kita pergi mana pun yang tu lah Sahih Bukhari-nya. Adalah naskah tanu sikit, tanu sikit, beza sikit-sikit. Tapi itulah Sahih Bukhari-nya. Quran tak beza dah. Kok ada Fatihah, edisi Melayu, edisi satu Malaysia, edisi Islam Hadari lain. Tak ada. Fatihah tu Kemudian orang pun tak faham agama. Ni saya Fatihah ada sanad ni. Beli 250. Lebih baik pergi beli nombor plate kereta. Benda yang tak ada faedah orang jual. Lekat kat masjid. Fatihah bersanad 250. Golongan ustaz ni kadang-kadang lebih bijak lagi nak buat duit. Asal barang jadi duit. Dan apa makna? Dan kita yang kalau nak pergi mengaji tajwid, bayar yuran tak apa. Tu pun mengaji pada-pada lah tajwid pun. Boleh duk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuklah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dia perbetul sampai Arab Badui pun tak boleh sebut. Pada-pada lah. Bukanlah tajuk. Tengok. Ini bahasa Arab. Arab bercakap bahasa dia. Quran dalam bahasa Arab. Orang cakap bahasa yang dipahami. Tak boleh kata. Alhamdulillah. Salah lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklah sampai. Alhamdulillah. Kau ni tengok Arab nak pergi cakap macam tu. Mana sampai surah tu. Orang Melayu kalau buat cakap Arab. Macam dengan itik lekat. Dedok elok-elok lah kan. Dia ingat kalau lagi bunyi ain banyak lagi Arab. Bukan semua perkataan Arab ain. Bukan semua ha. Ada ha, ada ha. Hadis ini cakap secara umum. Maksudnya di masjid. Bila kita sebut masjid ni apa? Tempat yang diwakafkan untuk dijadikan mendirikan solat. Maka tu masjid. Apa beza masjid dengan surau? Surau Melayu panggil ya. Kalau satu tempat tu orang wakafkan dia untuk jadi tempat ibadah. Sekalipun mungkin oleh kerana kita di Malaysia cerewet sangat masalah sembahyang Jumaat ni, dia tak bagi kalau dekat-dekat sembahyang Jumaat. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab yang lain tak ada masalah pun. Tuan-tuan tengok masjid ni sembahyang Jumaat, lagi masjid ujung tu pun sembahyang Jumaat juga. Tapi oleh kerana kita ni dia terikat sikit masalah tu. Jadi masjid yang tak sembahyang Jumaat pun masjid juga. Bila orang bagi satu tanah dan orang jadikan tanah tu sebagai tempat ibadah solat, maka dia hakikatnya masjid. Walaupun buat dengan kayu. Kata masjid mesti dengan batu. Dah tak masjid. Walaupun dengan kayu. Tapi kalau orang bagi sementara, yang tu bukan masjid. Yang tu tak ada tahiyatul masjid. Misalnya kita nak semayang masjid dengan tak siap lagi, orang bagi satu tempat untuk semayang jemaah.
itu tak ada tahiyatul masjid kerana dia bukan masjid. Ataupun di satu bangunan tempat kerja kita ada satu bilik yang dikhususkan untuk orang solat, ia bukan masjid. Kerana bila-bila masa saja mereka boleh ambil tempat tu, mereka boleh bagi tempat lain juga. Ia bukan masjid. Masjid dia wakaf khas untuk itu dan tak boleh ditukar melainkan dengan maslahah. Maslahah maksudnya apa? Melainkan dengan kepentingan yang mana tak boleh dielakkan. Umpamanya macam orang tanya kepada beberapa majlis fatwa Eropah tentang masjid-masjid di Eropah. Kadang-kadang ada orang Islam, kemudian orang Islam mula pindah. Masjid dah ada. Kalau kita semua pergi, masjid orang tak guna. Boleh tak kita nak ambil masjid tu, kita nak jual, dan kita nak ambil duit tu, nak pergi beli masjid lain dengan duit tu di tempat yang ada orang. Maka fatwa menyebut bahawasanya para ulama telah membincangkan masalah ini dan menyatakan boleh dilakukan hal tu. Yang penting kita ambil balik duit tu, kita pergi beli masjid juga. Bukan pergi beli pusat apa-apa, beli masjid juga. Yang mana tempat tu ada orang solat. Kerana kalau tidak tempat ni ada orang tak solat. Umpamanya satu masjid kecil, kita perlukan masjid yang besar. Nak perbesar tak boleh dah kawasan tu. Boleh tak kita jual masjid tu? Dapat duit tu kita beli tanah hak sedepan yang lebih besar, yang mana boleh kita besarkan untuk jadi masjid. Boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Tapi tetap duit itu mesti jadi masjid. Mesti jadi masjid. Okey. Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Salman Al-Farisi ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Parsi. Satu orang, Salman, yang menjadi lambang bahawasanya orang yang cari hidayah Allah, dia jumpa hidayah Allah. Bapa dia seorang Sami dalam agama Majusi. Dia dihantar untuk pergi jadi pendeta Majusi. Bila dia pergi, dia balik ke rumah, dalam perjalanan nak balik, dia tengok ada gereja Kristian. Jadi bila dia tengok Kristian duk bercakap, dia rasa Kristian lebih benar daripada Majusi. Maka dia ikut, dia pergi gereja. Dia mula pergi gereja. Sehingga akhirnya dia masuk Kristian. Lalu family dia tahu, tangkap dia, ikat dia. Kakak dia lepaskan dia. Padri itu bagi tahu kau suruh pergi ke tempat lain, kerana pada zaman ni ada gereja lain lagi yang lebih baik. Lari, dia pun lari. Berapa gereja dia pergi, daripada satu gereja sampai ke satu gereja. Dia jumpa macam-macam jenis padri. Ada padri yang amanah, takutkan Allah. Zaman tu tak apa lagi, padri boleh sebut Allah lagi masa tu. Saya kata, siapa yang kata Allah Tuhan orang Islam saja, rosak akidah dah. Pasal Allah Rabbul Alamin. Tak ada dah dua Tuhan dalam dunia ni, tak ada. Satu je Tuhan. Tuhan tu adalah Allah. Allah Tuhan semua. Cuma orang tak boleh lah hina, guna nama Allah untuk hina, tak boleh lah. Tapi kalau disebut Tuhan kita Allah, betul lah. Siapa tak betul? Oh tak boleh, tak boleh. Melayu je boleh. Padri dia pergi, hak kata Melayu je boleh tu, Melayu pening. Dia pergi sehingga kepada banyak, ada padri penipu, himpun harta dan macam-macam. Ringkas cerita Salman. Sehingga padri salah satu daripada pendeta Kristian bagi tahu dia akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman. Dia pergi ke Madinah. Dalam perjalanan dia ditangkap, dia dijadikan hamba. Dijadikan hamba orang Yahudi di Madinah. Terpaksa dia kerja dengan orang Yahudi. Jadi hamba. Hamba ni kerja tak dapat gaji. Tuan dia Yahudi. Kerana dia dimaklumkan di Madinah akan datangnya Nabi, akan ada Nabi.
Sehinggalah satu hari dia dengar Nabi SAW, orang cerita tentang di Mekah telah ada lelaki mengaku jadi Nabi. Salman turun pergi tanya tuan dia. Pukul dia, orang pukul dia. Kau hamba jangan masuk campur urusan ni. Kau orang bawah. Sehinggalah Nabi benar-benar datang ke Madinah. Salman baca kitab banyak dah, kitab-kitab Kristian ni. Baca Taurat, baca Injil. Sifat-sifat Nabi guru dia bagi tahu. Dia pergi kepada Nabi, dia tengok khatamun nubuwah yang timbul di belakang Nabi, dia pergi, dia bagi kepada Nabi sedekah, dia bagi hadiah, dia tengok Nabi menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Semua benda dia tengok daripada jauh. Kalau bagi hadiah dia ambil, bagi sedekah dia tak makan, dia bagi ke orang lain. So dia tengok, lama-lama dia yakin, sehingga Nabi tolong dia, sehingga Nabi bebaskan dia, dan kemudian dia menjadi salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di Parsi ni, Parsi luar, jauh Parsi. Tapi oleh kerana nak kepada hidayah Allah Ta'ala bukan saja jumpakan dengan hidayah, jadi sahabat Nabi yang Arab. Dia Parsi, ni Arab. Orang Melayu kadang-kadang tak tahu, dia ingat Arab, Iran tu Arab. Iran bukan Arab. Bahasa dia pun bukan bahasa Arab. Bukan orang Iran bukan faham Arab, dan orang Arab bukan faham Parsi. Walaupun ada perkataan yang sama, bukan semua sama. Melayu pinjam banyak perkataan. Kursi ada pinjam Arabnya. Kan? Gandum adalah bahasa Parsi. Jadi dia beriman, jadi sahabat Nabi. Nabi kata Salman min ahli baiti. Salman di kalangan ahli keluarga aku, kaum keluarga aku. Sebab tu orang Syiah suka dengan Salman. Sebab Parsi sama dengan dia. Tapi Salman tidak Syiah. Salman Al-Farisi. Salman kata dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada An Salman Al-Farisi radhiyallahu an min qauli qala, daripada Salman daripada perkataannya dia menyatakan bahawasanya la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yansubu rayatah. Kata Salman, Salman dengan kata dia kata perkataan macam ni tak mungkin Salman sendiri yang boleh reka, walaupun dia tak sebut Nabi kata. Bunyinya tentang syaitan, tentang apa, Salman tak mungkin tahu. Syaitan duduk kerana Salman tak nampak. Jadi kalau bila sahabat sebut benda-benda yang gaib, sebut hukum hakam yang tak mungkin boleh dipikirkan oleh akal, kita anggap perkataan itu daripada Nabi SAW. Kata Salman, jangan jika kamu boleh, jangan kamu jadi orang yang awal sekali masuk ke pasar. Kalau boleh lah. Kerana pasar ni maksud ni kita orang pergi awal ke pekan. Kalau boleh biar orang lain dulu pergi. Dan jangan jadi orang yang paling akhir sekali keluar. Kalau boleh. Maksudnya kalau tak ada sebab, melainkan kita kena tutup pintu ke apa tu, kerja kita tak apalah. Tapi kalau tak ada sebab pun melepak, pergi melepak. Jom pergi pasar. Pasar ni termasuklah pusat membeli belah. Patut kita baca hadis-hadis ni pada budak-budak yang suka lepak. Dan juga kepada wanita-wanita yang suka shopping. Shopping tak salah, okey lah. Tapi shopping sampai menyusah orang lain. Hebat orang Malaysia sekali shopping. Lori kena ikut kat belakang. Arab pun kalah. Dubai, dia punya mall dia paling besar dalam dunia. 3-4 hari tak habis pusing. Dia menunggu wanita-wanita penting dari Malaysia datang.
Fa innaha ma'rakatus syaitan, karena pasar adalah ma'rakatus syaitan. Macam kita sebut, kerana di pasar berlaku tipu menipu, bohong. Dalam kitab fiqh dulu disebut berlaku sumpah bohong. Wallahi, kalau Arab punya, wallahi akhi hadha jayyid. Kita tanya aja, hadha jayyid akhi, hadha jayyid, bagus. Wallahi hadha jayyid, hadha kuis, dia kata. Demi Allah yang ni bagus. Aku tak suruh hang sumpah pun. Tapi dia jadi mulut dah. Tanya sikit. Wallahi. Sehingga Imam Syafi'i kata wallahi depan ni tak pakai. Sehingga mereka kena kata wallahi wabillahi, sungguh-sungguh. Kalau tidak, memang wallah di mulut. Tanya pergi kedai Arab, ya akhi khubus fi khubus? Wallahi ya akhi, khalas. Ada roti demi Allah akhi, habis. La fi ada. Yang habis sumpah dulu, apa dah. Sumpah saja. Jadi Allah tak suka tempat ni, ya. Manusia suka bersumpah, manusia suka bohong. Iklan, bohong. Kita tengok iklan, bohong. Nak jual kereta, tapi kena ada orang perempuan duk tegeh-tegeh pakai skirt tu kan. Kita tanya yang mana satu jual ni. Harga 50,000 apa 150,000, yang mana satu yang atas, yang bawah. Tipu. Jual susu pun nak kena perempuan cantik juga. Cuba boh geng-geng kita bab ni masuk. Tak laku susu tu. Wa biha yansubu rayatah. Di pasar juga, maka yansubu rayatah, dipacakkan benderanya, yakni bendera syaitan. Masjid susah kerana orang pergi nak ingat Allah. Tapi di pasar orang menipu. Ada tak orang, macam saya sebut, ada tak orang tak menipu di pasar? Ada. Tapi hadis ni sebut secara kebanyakan. Jadi kalau kita nak pergi dua tempat, satu tempat yang kebanyakannya orang nak buat baik, satu tempat kebanyakannya orang tak nak buat baik, walaupun ada orang buat baik. Itu maksud dia. Maka dua tempat ni mana lebih Allah sayang? Tentu Allah sayang tempat yang lebih buat baik. Bukan Islam menafikan pasar. Sekali kata kalau ikut Islam ni pasar jangan masuk, tak betul. Nabi apabila sampai, Nabi Abdul Rahman bin Auf, dia hidupkan pasar supaya pasar mengikut syariat. Pasar mengikut syariat. Warawahu Al-Barqani fi sahihih an Salman, diriwayatkan oleh Al-Barqani. Al-Barqani adalah rawi daripada Baghdad. Dia ni mazhab Syafi'i rahimahullah, dan dia salah seorang rawi yang thiqah, yang dipercayai dan ahli dalam beberapa bidang ilmu. Al-Barqani ada, tentu ada kita jumpa tak? Barqani dalam sahihnya, Barqani adalah sahih Al-Barqani, daripada Salman katanya, qala Rasulullah la takun awwala man yadkhulul suq, jangan kamu jadi orang yang paling awal masuk ke pasar. Sebab tu setengah orang, wallahu alam, kita sangka baik, kita balik sembahyang subuh tengok-tengok dia duduk nego dah. Kita pun tak tahu, mungkin dia sembahyang kot, kita sangka baik. Tapi masa bila dengan pakaian dia tu kan, manusia awal-awal pagi bangun, dia tuan-tuan, manusia ni kalau bangun subuh, solat, dia minta doa, dia akan melihat kesan kehidupan dia pada hari itu dengan doa yang benar, terutama bila dia bangun sebelum tu, dia tahajud, dia minta doa, dan kemudian dia sambung lagi, dia akan lihat kekuatan hidup. Bukanlah kata kita nak suruh lepas sembahyang subuh kena duduk sejam dua, ada orang ada kerja, tapi orang pergi solat dulu, pergi solat. Maka kalau ada kerja yang menyebabkan kita terpaksa skip solat ni, kita wajib tinggalkan dia. Kalaupun kita bawa van, bawa kereta, berhentilah, pergi solat di surau ataupun di masjid, atau kurang-kurangnya solat dengan family kita. Dan itu memerlukan fiqh dalam masyarakat moden ni. Tu imam tahu masjid tepi jalan, orang banyak duk berhenti sembahyang tak usah tunjuk terror sangat, baca surah jangan panjang sangat. Nak panjang tu imam kampung-kampung no, tak apa, dia baca panjang, orang tak pergi mana. Kalau tidak sekali dia pergi kedai kopi lagi panjang.
Tapi yang orang ada tepi jalan, Nabi tak bagi. Nabi kata fa inna waraikum dhaif wal marid wa dhal hajah. Kerana di belakang kamu ada orang dhaif, ada orang sakit, ada orang ada hajat. Nabi suruh fal yukhaffif salatah, hendaklah dia ringankan salatnya. Bukanlah suruh baca inna a'tayna tak bagi, taklah. Tapi baca janganlah terlalu panjang surah tu. Ada orang baca panjang dan sedap, alhamdulillah. Ada dah panjang tak sedap, salah pula, akan jadi banyak masalah. Wala akhiru man yakhruju minha, jangan jadi orang yang paling akhir keluar daripada puasa. Fiha ba'du syaitan wa farrakh, padanya syaitan bertelur dan membiak. Yang ni bahasa metafor. Dia Nabi cakap maksudnya di situ kejahatan berlaku. Dia cakap dalam bahasa kiasan. Wa an Asim bin al-Ahwal, Asim bin al-Ahwal, an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, qala istaghfara laka an-nabi, qala na'am walaka qala na'am walaka, thumma tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin wal mu'minat, surah Muhammad ayat 19, rawahu Muslim. Daripada Asim al-Ahwal, kita baca hadis banyak sikit malam ni. Asim al-Ahwal, nama dia Asim bin Sulaiman al-Ahwal. Dia ni di kalangan tabi'in. Tabi'in ni siapa? Anak murid sahabat. Tuan-tuan kena tahu, dia Nabi kemudian sahabat. Sahabat ni dari segi disiplin hadis ahli sunnah, macam saya sebut, dia ahli sunnah accept semua sahabat ni punya riwayat. Dan ahli sunnah kata mereka tak bohong. Itu pegangan ahli sunnah. Dan sahabat ni di sisi ahli hadis ada sikit beza dengan di sisi ahli usul fiqh. Ahli hadis kata sahabat ni man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Siapa yang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan mati di atas iman. Kalau jumpa Nabi beriman, lepas tu mati murtad, dia tak jadi sahabat. Jumpa Nabi beriman, mati atas dasar iman. Kalau masa jumpa Nabi tu tak beriman, lepas tu beriman kemudian, para ulama kebanyakannya tak mengiktiraf juga sebagai sahabat. Mesti jumpa. Tak tengok pun tak apa Nabi, jumpa sudah. Sebab ada sahabat yang buta. Dia tak tengok. Seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia buta, dia tak tengok. Mereka ni ramai. Di kalangan sahabat Nabi, ada yang pernah duduk bersembang dengan Nabi. Ada yang tak pernah. Tengok Nabi ramai-ramai macam ni, dia tengok. Dia tak nak bercakap dengan Nabi, dia duduk dengar dengan Nabi bercakap. Dia tengok Nabi, dia jumpa Nabi. Pun Nabi mungkin tak perasan dia. Termasuk dengan sahabat di sisi ahli hadis, semua hak mari masa hajjatul wada', yang mari tengok Nabi masa Nabi duduk khutbah, sahabat belaka. Cuma depa ni riwayat tak banyak. Yang sahabat kibarus sahabat-sahabat besar yang sentiasa mendampingi Nabi. Ahli usul mensyaratkan sahabat ni kena mulazamah, mesti berdamping dengan Nabi. Ahli hadis kata tak. Kalau dia jumpa Nabi, dia sahabat. Riwayat dia orang ni diterima. Kerana kata ahli hadis, tak ada bukti mereka bohong. Kalau mereka kata dia dengar daripada Nabi, tambah yang ramai-ramai ni kata dia dengar daripada Nabi, mesti kita akan dapati orang lain pun bagi tahu benda yang sama. Orang lain bagi tahu benda yang sama. Adapun anak murid pada sahabat ni, panggil apa? Tabi'in. Anak murid pada sahabat ni ada yang cakap betul, ada yang saleh, ada juga yang mungkin berbohong. Pasal mereka, anak murid ni bukan maksud seperti anak murid rapat, maksudnya orang yang dengar kepada sahabat, orang yang jumpa sahabat tapi tak jumpa Nabi. Mereka mungkin cakap tak benar. Maka anak murid sahabat tabi'in mesti kena cek
dia punya latar dia. Boleh dipercayai ke tak boleh dipercayai bila dia riwayat. Bila dia riwayat. Itu berbeza dengan sahabat. Sebab bila kita sebut para sahabat tabi'in, tabi'in tu dia ada klasifikasi dia. Yang bukan semua pada zaman tabi'in tu bercakap benar. Bercakap benar. Daripada Asim al-Ahwal, dia ni tabi'in. Dia di siqah, dipercayai. Dia nama Asim bin Sulaiman. Daripada Abdullah bin Sarjis. Abdullah bin Sarjis ni dikatakan dia tak pernah bergaul dengan Nabi. Mungkin dia pernah tengok Nabi ya, pernah jumpa Nabi. Mungkin Nabi tak pernah sembang dengan dia kot. Sehingga ataupun dia tak lama dengan Nabi. Sehingga Asim bin Al-Ahwal ni pernah kata dia ni pernah ra'an Nabi walam yusahibhu. Dia pernah tengok Nabi tapi tak pernah bersahabat dengan Nabi. Itu bahasa, maksudnya dia sahabat juga, maksudnya dia tak pernah duk rapid dengan Nabi, berdamping dengan Nabi. Bukan senang puluhan ribu ni, bukan semua orang nak dapat mai. Walaupun Nabi tu sentiasa pergi dengan orang ramai, tapi ramai sentiasa orang ada. Ada orang yang dapat datang jadi perwakilan, tanya Nabi, Nabi jawab. Ada orang ikut kat belakang saja, dengar, tak sempat cakap. Dan macam-macam. Mereka sahabat Nabi SAW. Dia tanya, kata dia, astaghfara lakan Nabi. Asim bin Ahwal tanya Abdullah bin Sarjis, karena dia ni pernah jumpa Nabi. Nabi pernah istighfar untuk kau kah? Maksud Nabi pernah minta doa, minta supaya Allah ampunkan kau tak? Dia tanya. Kata Abdullah bin Sarjis, na'am, ya, walaka. Nabi bukan minta supaya Tuhan ampunku saja, kau pun dia minta juga. Kemudian dia pun baca firman Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah kata dalam surah Muhammad, hendaklah engkau memohon keampunan untuk dosamu untuk orang mukminin dan untuk orang mukminat. Jadi Allah suruh Nabi pohon keampunan dosa Nabi. Bila Allah suruh Nabi pohon keampunan dosa Nabi, sekali lagi ulama tafsir, Nabi ada dosa. Jadi khilaf ulama dan tafsir. Sebahagian mereka kata bukan dosa, tapi maksud minta ampun agar engkau tidak terjatuh ke dalam dosa. Sebahagian kata minta ampun kerana Allah telah memelihara engkau daripada dosa, kau telah jadi maksum. Sebahagian mereka kata dosa yang dimaksudkan di sini khilaful aula. Nabi telah buat benda yang menyanggahi yang lebih sepatutnya. Bukan dosa. Yang ni lebih patut tapi Nabi buat yang ni. Kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang berlaku. Sebab contohnya Nabi fikir patut Allah mau layan Abdullah ibnu Ummi Maktum dulu, yang buta tu, abasa wa tawalla. Tapi Nabi layan pembesar Quraisy dulu. Allah turun abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, berpaling ia dan bermasa muka ketika datang kepadanya orang buta. Allah marah. Sedangkan Nabi bukan nak lawan Allah. Nabi fikir kalau geng-geng datuk-datuk ni masuk, rasanya macam kuatlah sikit Islam, mereka ni ada kedudukan. Tapi Allah tak mau. Allah mau orang yang ikhlas. Biarpun buta miskin, bagi dia dulu, layan dia kerana dia datang dulu. Nabi punya pemilihan tu tidak aula. Tidak aula. Sebahagian mereka kata maksudnya demikian. Ada yang pergi lebih ekstrim, dia kata kerana semua anak Adam buat salah, Nabi juga mungkin buat salah, tapi bukan dalam dosa macam kita, mungkin lintasan-lintasan perasaan. Lalu Allah suruh dia memohon keampunan. Ada yang pergi sehingga ke situ. Apapun umumnya, kita tahu Nabi bukan pendosa. Allah Ta'ala menyuruh Nabi memohon keampunan untuk dosanya. Dan kepada mukminin dan mukminat, maksudnya Nabi kena mungkin kekurangan yang ada pada Nabi, yang mana tidak kurang di sisi kita, tapi di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Kerana ada mungkin dosa itu seperti mana yang ditafsirkan oleh sebahagian para ulama dengan maksud Allah telah pelihara Nabi daripada jatuh daripada dosa. Mohon keampunan kerana Tuhan telah pelihara engkau.
Tapi Allah suruh Nabi juga pohon keampunan untuk mukminin dan mukminat. Jadi Nabi telah minta ampun kepada kita, untuk kita. Nabi kata Allahumma ghafiril mu'minina wal mu'minat. Oleh kerana Nabi telah buat, maka pengikut Nabi lebih aula untuk buat. Maka kita pun disuruh untuk minta keampunan kepada orang mukminin dan mukminat. Jadi bila kita doa, ini sebenarnya soal spiritual, kerohanian. Bila kita doa supaya Tuhan ampun orang lain, dia jadi satu pembaikian diri pada kita. Tuan-tuan bila tengok orang hentam, orang Palestin, orang Islam, apa perasaan tuan-tuan? Apa perasaan kita? Kita geram. Pasal apa? Kita tak kenal, tapi kita rasa macam dia buat kita. Kerana dia tu seakidah dengan kita. Maksudnya kerana tahu dia seakidah dengan kita, ada perasaan sayang kita kadang, kesian kita kadang. Betul tak? Kalau orang kata tengok Palestin teruk, tengok Syria teruk, alhamdulillah kita Malaysia okey ya. Kira di sudut alhamdulillah tu betul, tapi di sudut perasaan dia tak ada touch langsung perasaan dia tentang orang lain. Kita sayang kat dia. Kita mau, kita suka Allah ampun kita. Kita mau dak Allah ampun dia? Kita mau. Maka bila kita doa dengan penuh perasaan, ya Allah, ampunlah orang yang beriman di kalangan lelaki dan perempuan. Kita telah sampai satu nilai adab dengan Tuhan. Dan nilai ketinggian ruh kita sendiri. Kerana sukakan Tuhan ampun orang lain. Dan Nabi menyatakan, doa ul mu'min atau muslim li akhihi ala dhahril ghaib, doa orang muslim kepada saudaranya dan keadaan saudara dia tak tahu, Allah Ta'ala wakalallahu malakan, Allah Ta'ala hantar malaikat, malaikat kata walaka mislu dhalik, engkau pun dapat macam tu juga. Bila kita kata Allahumma ghafiril muslimi mu'minina wal mu'minat, berarti Allah ampunkan orang, minta Allah ampunkan orang mukminin mukminat, malaikat akan kata ya Allah ampunkan dia juga. Bukan macam Allah mukminat, doa apa tadi? Tahu biasa daripada baca yang tu. Tak ada feeling. Sebab tu maka kita disuruh berdoa dalam mazhab Syafi'i dan sebahagiannya, khutbah kena ada doa kepada keampunan untuk mukminin dan mukminat. Maka Tok Imam kata Allahumma ghafiril mu'minin dan mu'minat. Tapi Tok Imam tak perlu angkat tangan. Dia doa saja. Dia doa kerana Nabi tak angkat tangan semasa dia berkhutbah Jumaat ketika berdoa. Ada dalam hadis Muslim. Kalau maka makmum di bawah aula angkat tangan ke tak? Sahnya tak angkat tangan, Tok Imam pun tak angkat. Khatib kan Tok Imam, Tok Khatib pun tak angkat. Maka kita tak angkat. Tok Khatib dulu-dulu memang tak angkat, kita tengok. Hak baru-baru ni kadang-kadang dia terangkat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita ada lagi hadis ni tapi kita sambung. Kita buka pada sesi soal jawab. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, hari Isnin ni yang nak datang ni, kita kuliah tafsir surah Al-Isra' di Masjid Mengkuang macam hari tu. Minta tuan-tuan datang, pasal tuan-tuan nak mengaji hadis, mengaji tafsir sikit. Adakah wajib mengambil pendapat jumhur jika terdapat khilaf dalam fiqh? Tidak wajib mengambil pendapat jumhur, tetapi kemungkinan untuk jumhur itu lebih benar adalah kuat kerana majoriti. Kerana majoriti. Kalau ada seorang ulama pendapat ni 3-4 majoriti ulama pendapat macam lain, walaupun tidak syarat, kemungkinan kita hasil analisa kita pun mendapat pendapat imam ni benar pada kita. Tapi kalau kita tidak analisa, kita boleh juga buat satu kesimpulan untuk jumhur itu betul,
lebih dekat daripada satu individu betul. Jumhur ni bukan jumhur tu imam kampung kita. Jumhur ni jumhur al-mujtahidin, ahli-ahli ijtihad. Ahli-ahli ijtihad. Sebab itu Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dia kata berpegang dengan qaul jumhur adalah selamat dalam banyak keadaan. Merujuk hukum harus haram pelaburan ASB yang difatwakan oleh pihak yang berbeza. Apakah pendekatan terbaik yang boleh yang diambil oleh para pelabur dalam perkara yang dilihat syubhah berdasarkan situasi ekonomi masa kini? ASB ni orang tanya saya banyak kali dah. Jadi saya nak sebut. Pertama, saya antara orang yang awal macam bersetuju untuk ASB itu dikatakan boleh, kerana saya hadir sebagai semasa fatwa awal. Saya masih mufti dan saya anggota Majlis Fatwa Kebangsaan masa tu. Tetapi satu perkara yang kita kena akui, majoriti mufti bukan pakar di dalam muamalat, bukan pakar. Penerangan yang diberi oleh pihak khazanah ketika itu dan menceritakan tentang peranan ASB ini untuk menyelamatkan ekonomi orang Islam, dan mereka terpaksa meletakkan wang mereka yang banyak itu di Maybank, kaunter Maybank, dan Maybank itu memang ada terlibat dengan riba dan itu ini mereka cerita, tapi mereka akan atasinya dengan menubuhkan bot syariah dengan segera, dan dengan itu maka masalah kebimbangan itu dapat dielakkan, kebimbangan tentang yang menyanggahi syariat itu. Dan kenapa mereka tak bubuh dalam bank lain? Kerana bank lain tak mampu tampung kadar yang sebesar itu. Jadi mendengarkan pada penjelasan dia tu, maka kita rasa macam bersetuju bahawa hal ini untuk dibolehkan. Tapi akhirnya apabila security syariah kaji balik mereka setelah 4 tahun, ternyata benda tu ada, benda yang dilarang tu ada di situ juga, dan syubhah ada di situ juga. Ataupun jelas benda-benda yang pelaburan yang tak mengikut syariah itu memang ada dalam ASB. Dalam hal ni saya kata security syariah lebih betul. Kerana pertama masa dah berlalu, yang kedua security syariah lebih tahu tentang hukum ni, kerana mereka lah pakar dalam bidang ni, yang mengkaji bidang ni, dibandingkan Majlis Fatwa Kebangsaan yang hanya mendapat taklimat saja. Tapi yoga haram. Okey. Ni ASB lagi. Tanya ni. Apa hukum hack wifi orang lain? Rajin buat nampak. Kalau dia buat terbuka, artinya dia izinkan lah, datang kat IQ ni dia izinkan, kita boleh guna lah. Tapi kalau kita masuk, kita tahu dia personal punya, dia tak bagi. Bila kita masuk, pertama ada apa benda. Pertama kita akan melemahkan penggunaan dia, dan kita menggunakan harta dia tanpa keizinan dia. Dia bayar haram. Haram. Siapakah yang digelar sebagai salaf? Sebab ustaz selalu menyebutnya secara umum. Siapa mereka? Salaf ialah generasi awal, sahabat Nabi. Khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, sebaik-baik manusia pada kurun aku, selepas daripada mereka, yakni selepas daripada sahabat dan selepas daripada mereka. 3 kurun. 3 kurun tu bukan 300 tahun. 3 generation. 3 generasi. Generasi sahabat, generasi selepas sahabat, generasi selepas anak murid sahabat ni. 3. Walaupun ada sebahagian pendapat cuba nak jadikan sehingga kurun kelima, seperti disebut oleh Al-Ghazali,
tapi tidak dapat dipakai kerana hadis ni sebut 3 kurun. They are the best people, the best Muslim yang ada di dalam sejarah, kerana mereka yang paling dekat dengan Nabi, paling dekat dalam mengamalkan amalan dan paling faham akan sunnah Nabi SAW. Dan mereka punya recognition, pengiktirafan mereka itu datang daripada Nabi sendiri, kerana Nabi kata mereka adalah sebaik-baik kurun. Bila kita sebut salafus salih, kita maksudkan mereka. Salah maksud yang awal, salaf yang awal. Salih adalah orang yang salih. Ada salah tapi tak salih. Seperti orang kata orang tua-tua duk buat lama dah, depa tu pun salah tapi tak salih. Dia mesti salaf yang salih. Salaf tu yang awal, sebab tu dia bukan kasalaf, salafus salih, salaf yang salih, golongan awal yang salih. Orang tua-tua makan garam dulu, itu salafu garam. Mereka tak malaikat tak akan masuk dalam rumah yang ada patung anjing dan seumpamanya. Ada hadis tentang anjing yang malaikat tak masuk, kerana malaikat yang tak masuk ni maksud malaikat yang membawa rahmat itu. Jangan ada lawak Arab Juha, orang kata hang dah tua nak mati dah, dia masuk alat muzik macam calon rumah dia kata kerana malaikat tak masuk dalam rumah ni, jadi malaikat maut tak akan berani masuk, pasal dia kata ada alat-alat ni aku tak mati, kata. Bukan maksud tu. Malaikat tu maksud malaikat rahmah. Adakah kita disunatkan solat selepas akad nikah dengan isteri kita? Sunnah. Disebut di dalam hadis. Boleh baca dalam Adabuz Zifaf, Al-Albani antara orang yang mensahihkan dia. Status hadis yang Nabi naik ke langit bertemu Allah dan diperintahkan solat 50 waktu kemudian turun jumpa Nabi Musa dan seterusnya, sahih ataupun tidak? Sahih. Walaupun ada orang kritik, orang kata seolah-olah Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Muhammad dan seumpamanya. Tak. Benda ni Allah Ta'ala jadikan satu peristiwa. Satu peristiwa yang mana Allah nak bagi satu makna untuk kita faham. Kadang-kadang ada benda dialog. Allah tanya Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Bukan Tuhan tak tahu. Allah tahu tak? Tahu. Tapi Nabi Musa kata, "Hiya asaya." Ini tongkatku. Bukan Allah tak tahu, tapi Allah mahu supaya Musa memberikan perhatian. Musa memberi perhatian. Kadang-kadang ada dialog. Tuhan tahu keperluan hamba, bukan kerana Nabi Musa lebih tahu pada Tuhan, tapi Allah mahu supaya ada dialog, supaya manusia mengetahui makna di sebalik semua benda itu. Kelebihan apa ni, saya baru ni terdengar makanan sunnah sitar loban. Sama. Kelebihan saya dah sebut masalah makanan. Sunnah ada sunnah jibiliyah. Ni saya ulang balik 2-3 kali tapi ya ada yang baru. Ada sunnah yang mana kalau tak kerana Nabi datang, benda ni tak ada. Benda ni sunnah sebenar. Contoh, solat sunat. Solat sunat. Ni sunnah. Apa lagi? Bagi salam, Assalamualaikum, sunnah. Sebelum tu orang tak bagi salam. Apa lagi? Makan dengan tangan kanan, sunnah. Manusia makan kiri kanan, tapi Islam standardiskan kanan. Tapi makan makanan umpamanya makan daging kambing, sebelum Nabi datang pun tak ada. Memang orang makan daging kambing. Jadi ini dianggap jibiliyah. Kenapa Nabi makan? Kerana Nabi insan. Dia hidup dalam masyarakat Arab. Tak kena Nabi kata ni kita makan nasi dagang ni. Dia tak ada nasi dagang dalam masyarakat Arab. Dia ada makanan. Orang Arab makan. Nabi makan makanan itu. Nabi makan qara', labu. Kenapa? Kerana kearaban Nabi dan suasana pada zaman Nabi. Kita jarang dengar Nabi makan ikan, sebab ikan agak jauh daripada Mekah.
Dan apabila ada orang dapat daging ikan, dia orang bawa dan Nabi makan. Maka sunnah dalam makanan ni, manusia makan yang halal yang mana saja dia dapati. Semua orang kata sunnah makan dhab. Nabi tak makan dhab. Walaupun adalah hadis dhab, Khalid makan dhab depan Nabi, tapi Nabi tak makan. Kalau ada orang makan dhab, tak haram. Nabi makan sarid, ada kuah, ada daging. Nabi puji sarid. Kalau kita tak suka sarid, bukan berarti kita tak suka sunnah Nabi. Ada orang tak suka makan kambing, dia kata hang ni tak sayang kat Nabi. Nah. Itu jibiliyah. Nabi pakai jubah. Sebagian para ulama memasukkan jubah dalam jibiliyah. Tentu Nabi tak pakai baju Melayu, congsam, kan Nabi hidup dalam masyarakat Arab. Kalau Nabi pakai baju Melayu dengan sampin semua kan pelik. Tapi dia hidup, kata Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Qayyim juga, sunnah dalam pakaian itu seseorang memakai apa yang terdekat, apa yang ada dalam masyarakat dia, sesuai dengan iklim dia. Bila orang bagi jubah Yaman, Nabi pakai jubah Yaman. Bagi dalam hadis Bukhari, apabila orang bagi jubah Syamiyah, jubah Syam. Syam ni kawasan Rom. Di Syria. Kebanyakan mereka Kristian. Orang bagi ke Nabi, Nabi pakai. Nabi letak ke atas, tapi Nabi nak masukkan tangan tak boleh. Sempit tangan dia tu, dia orang kata. Yang orang hadiah tu. Bila orang hadiah kain Nabi selendang atas dia, Nabi terima. Nabi pakai apa yang orang bagi. Kerana ini Nabi bukan pejuang fashion. Nabi bukan pejuang fashion. Tapi Nabi pakai pakaian yang sopan, yang beradab. Nabi larang libasus syuhrah, pakaian yang pelik pada orang. Nabi larang. So manusia pakai. Itu macam saya kata, apa sunnah naik motosikal? Pakai topi keledar. Sebab Nabi suruh kita selamat. Pakai lebay tak selamat, tak sunnah pakai lebay naik. Sebab Nabi bila pergi perang, Nabi tak bubuh ridak macam style dia baru. Nabi pakai baju besi. Sebab itu keselamatan di medan perang. Bila kita naik motosikal, kita pun pakai topi keledar. Itu sunnah. Itu sunnah. Nabi tidur. Oleh kerana Nabi kena letih, Nabi berdengkur. Kata Aisyah, Nabi berdengkur. Az-Zubair menjaga Nabi. Kalau kita tengok kawan kita tidur, kita kata dengkur sikit. Sunnah. Tak perlu. Dia tak dengkur. Nabi tidur. Sebab apa Nabi tidur? Pasal Nabi manusia. Ni sebahagian orang ni, dia orang nak buat macam Nabi ni bukan manusia. Nabi manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku manusia sama seperti kamu. Yuha ilayya. Aku diwahyukan kepada aku. Kamu tak dapat wahyu, aku dapat wahyu. Maka Nabi hidup sebagai insan. Nabi tidur. Kalau kita jumpa kawan kita tidur, weh tidur sunnah tak? Nabi tidur apabila perlu. Nabi makan apabila perlu. Makan tu sendiri tidak sunnah. Tapi makan apabila lapar sunnah. Makan apabila perlu nak kuat sunnah. Makan dengan tangan kanan sunnah. Yang ni jibiliyah. Nabi tersenyum, Nabi ketawa. Kerana Nabi insan. Nabi menangis apabila berduka cita. Kerana Nabi insan. Sebab tu kita boleh tiru Nabi. Kita boleh hayati kehidupannya. Tapi bukan benda ni yang menjadi misi Nabi. Misi Nabi akidah. Bukan Nabi mai kerana nak memperkenalkan fashion pakaian supaya semua orang letak selendang tepi ni. Ramai-ramai rakyat manusia. Tak. Orang Arab dengan cara pakai orang Arab. Orang Parsi pakai pakaian orang Parsi. Orang India pakai pakaian orang India. Islam tak standardizekan benda ni. Semua orang pakailah. Tapi akidah mereka sama. Ibadah mereka sama. Qiblat mereka sama. Tuhan mereka sama. Rasul mereka sama. Syariat mereka sama. Itu tujuannya. Bila orang Muslim jumpa orang Muslim, dia tak kata salam satu Malaysia. Dia kata Assalamualaikum. Salam mereka sama. Dia salam mereka sama. Quran mereka sama. Yang tu yang patut kita perjuangkan.
Adakah kita disuruh menziarahi peninggalan Nabi? Kita tak disuruh menziarahi. Cuma kalau kita tengok peninggalan Nabi, kita sayang kat peninggalan tu kerana kita sayang kat Tuhan dia. Itu nature manusia. Biasa ayah kita sayang, mak kita meninggal, ada baju dia, Allah baju ayah kita, Allah baju mak kita, Allah baju anak kita yang telah meninggal, kita simpan, kita sayang, teringat kat dia. Apatah lagi baju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok tentu kita sayang. Tapi Nabi kata la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh nak mengembara melainkan kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadha, wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjid aku ini, dan Masjidil Aqsa. Dalam hadis Bukhari. Jadi kita tak pergi mengembara kerana nak pergi tengok baju Nabi. Tak. Kita mengembara untuk pergi kepada 3 masjid ni. Tapi kalau kita tengok, kita sayang kepada benda ni. Kenapa doktor tak memakai rida? Saya belum beli. Adakah benar Nabi telah membaca surah Yasin dan letakkan pasir semasa keluar daripada rumah? Ibn Ishaq meriwayatkannya dalam sirah Ibn Ishaq. Cerita tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Apa sebagian tulisan? Ketika saya di luar negara, pelajar-pelajar dari Timur Tengah ada yang menjamakkan solat ketika mana mereka ada kelas. Boleh ustaz jelaskan? Negara mana ni? Luar negara ni? Singapura? Thailand? Luar negara? Mungkin siapa yang duduk di Europe, dia biasanya akan tengok pelajar-pelajar daripada Arab. Bila ada kelas, mereka memang jamak. Bolehlah kita menjamakkan solat apabila kita ada kelas kerana kita tak ada ruang terutama. Negeri-negeri seperti di Europe, kerana waktu kadang-kadang terlalu singkat. Waktu singkat. Dan ada pula waktu yang terlalu lewat. Saya bila duduk sana, anak saya suruh dia semayang, dia jamak kerana nak tunggu Isya lewat pukul 9, pukul 10, nanti dia orang mengantuk tidur. Semayang maghrib, semayang Isya terus. Budak-budak tak mampu nak tunggu. Boleh tak kita jamakkan apabila kita terdesak? Kerana kalau kita nak masuk kelas, nanti kita nak keluar tak boleh. Ada kelas orang yang mengajar bukan Muslim dan mereka tak ada pertimbangan ni, kita boleh menjamakkan. Boleh jamakkan. Tetapi tak qasar lah. Melainkan kita dalam keadaan musafir, kita boleh qasar. Maksudnya kita dalam keadaan kita bertugas umpamanya, kita boleh jamakkan. Kita tempat kerja kita ada satu urusan mesin rosak umpamanya, tak boleh keluar, kita kena jaga, so kita boleh jamakkan kerana kita tahu kita tak boleh keluar. Doktor bedah dulu saya buat contoh, dia tak boleh tengah-tengah bedah, okey aku keluar mayang lah, pelan-pelan pelan-pelan mati dia tu. Oh, panjang soalan. Apa status bayi yang memakai pampers dalam keadaan tiada najis? Adakah membatalkan solat? Kerana ada ustaz menyatakan tujuan pampers adalah untuk menyimpan najis, jadi ianya harus dianggap sentiasa najis. Pertama, bayi budak-budak, tu saya kata bayi lah kan. Kita ada anak kecil, anak kita ni asalnya bernajis ke, sentiasa bernajis ke? Tidak bernajis melainkan setelah dia membuang air. Tuan-tuan faham soalan saya? Anak kita ni memang lahir-lahir tu bernajis, tak, dia macam kita lah kan, cuma dia tak tahu nak pergi buang. So bila anak kita macam tu, maka kita tak anggap dia itu bernajis
sehingga terbukti dia bernajis. Maka apabila kita salat, kita tak tahu pampers dia ada dia kencing ke, dia apa, kita tak tahu. Kita tak bau tak apa. Dia mari tepi kita dukung dia. Boleh ataupun tidak? Boleh. Kerana Nabi mendukung Umamah binti Abi As, cucu dia ketika salat. Dalam hadis Bukhari. Kemudian kita dukung dia, takut dia pergi pegang apa-apa ke panas, kita dukung anak kita. Lepas kita semayang, bagi salam apa semua, lepas tu kita perlukah kita pergi cek dia? Tak perlu. Kemudian kita nak pergi sekejap, kita keluar pergi bilik air, lepas tu nak tengok-tengok rupanya dia ada najis. Semayang kita sah, najis dia mungkin dia buang lepas pada tu. Agama tak datang nak bagi andaian-andaian yang payah ni. Sebab tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia nak mengambil air dalam satu kolam, orang tanya, kawan pembantu dia tanya, ni najis ke tak air dalam ni? Umar kata pada orang, jangan jawab. Umar larang dan dia ambil, sudah. Kerana zahirnya tak najis. Kau jangan was-waskan diri awak. Jangan was-waskan diri kita. Tuhan bukan nak menghukum kita. Allah buat peraturan-peraturan ni untuk kebaikan. Dia tak mau orang beribadat dalam keadaan kotor. Tapi apabila zahirnya tidak kotor, tak kotor lah. Kita nak pergi cari sampai, weh, budak-budak tak boleh kalau botol kita batal. Kat mana? Najis. Nu bawah kulit. Nampak ke? Tak nampak? Kena duk selak. Kalau selak, bukan saja kulit budak dengan kulit hang sekali. Duk lawan selak. Oh, tak bersunat lagi. Dia najis kat mana? Ni, dia kata di bawah kemaluan budak. Kalau di bawah kulit, nak kira kulit hang pun ada, bukan kulit dia saja. Jadi ini hulu, melampau, di dalam mengamalkan fiqh. Ada soalan? Tak ada. Saya ada soalan ini lebih panjang. Masjid untuk golongan gay, macam mana? Di Perancis dia buat satu masjid untuk golongan gay. Tuan-tuan, yang pertama, dalam Islam pertama, lagi lelaki dan perempuan pun tak ada masjid asing-asing. Masjid lelaki, masjid perempuan. Pasal apa nak ada masjid untuk gay? Adakah gay ni ada hukum? Tak ada hukum asing. Gay hukum dia sama dengan orang lain. Saya tahu bila rakaman nanti orang akan dengar, saya tahu sebahagian orang, banyak orang tulis email dan bagi tahu mereka ada perasaan, lelaki yang ada perasaan dengan lelaki. Tapi sebahagian mereka tidak mengikut perasaan mereka. Dan mereka ni boleh diubati sebenarnya kalau mereka berkahwin. Tapi bila mereka layan, ni sebahagian pelajar universiti, bila mereka layan, mereka akan jadi. Di kampung semangat, pergi universiti main bola tampar, lah kali tangan jadi lembek. Dan kemudian dia pun jadi bubuh bedak dan seumpamanya, dan kawan pula syok duk ambil gambar dan seumpamanya. Ini kita bila tengok perbuatan orang ala-ala pondan dan seumpamanya, kita pergi macam galak ya, haram. Kita pula duk pergi ngusik-ngusik dia, macam kita galakkan benda tu, haram. Dia pergi bubuh bedak ke, dia pergi bubuh gincu ke, kita pula memang kita ambil gambar, kita pula suka ambil gambar, post dalam Facebook, masukkan benda-benda haram. Kita kena bantah dia. Kita kena psikologi. Kerana dia rasa bila ada orang bagi perhatian, dia pergi pada benda itu. Saya tahu. Dan kemudian ada perbahasan di kalangan fiqh tentang masalah hormon dan seumpamanya. Itu lebih mendalam lah. Tapi saya secara umumnya benda ni. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Langsung. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada hari Isnin ni. Harap tuan-tuan hadir kuliah dan bawa Quran terjemahan, InsyaAllah, di masjid.
Dan tuan-tuan saya cadangkan, masjid tu dia tak boleh nak parking. Tuan-tuan mari parking di sini. Lepas tu dia boleh jalan kot lorong ni, pergi terus ke masjid. Parking di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.